Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Hari ini merupakan hari pertama PKP keempat dilaksanakan. Seperti biasa, saya akan melaporkan laporan yang dibuat oleh PDRM, terutamanya dari segi pematuhan dan sebagainya. Semalam, PDRM bersama dengan ATM telah mengadakan sebanyak 828 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 637,982 kenderaan. Sebanyak 37,753 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dengan sebanyak 6,669 premis telah diperiksa. PDRM telah menangkap 643 individu berbanding dengan 489 individu pada hari sebelumnya kerana engkar PKP yang merangkumi 576 individu yang direman dan 67 individu diberikan jaminan polis. 947 individu telah dituduh di mahkamah di atas kesalahan engkar PKP. Jumlah tangkapan kumulatif engkar PKP sehingga semalam adalah seramai 21,749 individu. Mengenai ops sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan sebanyak 4,764 operasi sanitasi termasuk di 12 zon merah dan sebanyak 8,445 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah disanitasi. Semalam, sebanyak 245 operasi sanitasi yang meliputi 60 zon merah dan kuning di 13 negeri termasuk 40 operasi di Sabah, 40 operasi di Sarawak dan 39 operasi di Johor. Semalam, ops sanitasi merangkumi 34 bangunan kerajaan, 22 tempat awam, 65 pusat perniagaan dan 6 pasaraya. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, sejak 29 April 2020, sebanyak 226 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 225 pada hari sebelumnya, yang mana 17,440 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 838 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah dikuarantin secara wajib. Seramai 24,323 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020 dan sejak 17 April 10,291 individu telah selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Mengenai keperluan asas, KPDN HEP semalam telah membuat pemantauan harian terhadap 25 jenis bekalan di 1,044 pemeriksaan premis perniagaan termasuk 815 peruncit, 198 pemborong dan 31 penghilang. Secara keseluruhannya, bekalan barangan keperluan adalah mencukupi dan mampu untuk menampung keperluan dalam negara yang berterusan dan mudah diperolehi. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak bimbang dengan bekalan makanan dan keperluan harian sepanjang bulan Ramadan ini kerana ianya dijamin mencukupi. Cuma jika ada peningkatan harga dan sebagainya,
sila laporkan kepada KPDN HEP. Mengenai kepulangan pelajar-pelajar dari kampus ke rumah masing-masing, pelajar daripada 5 IPT di zon utara yang berlepas malam tadi telah selamat tiba ke rumah masing-masing di zon tengah. Setakat ini tidak ada isu yang berbangkit mengenai penghantaran pelajar-pelajar pulang ke kampung halaman masing-masing. Untuk hari ini dan esok, KPKT akan menghantar pulang 653 pelajar di zon utara ke kampung halaman mereka di zon utara dan 280 pelajar di zon Sarawak ke kampung halaman di zon Sarawak. Bagi pergerakan pelajar dalam zon utara, ianya akan melibatkan 44 buah bas bagi pergerakan dalam negeri, Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Pelajar-pelajar di UiTM, UUM, Politeknik dan IPTS di zon utara akan bertolak pada jam 2 petang dan pelajar dari USM akan bertolak pada jam 9 malam. Dan yang bertolak petang dijangka tiba sebelum waktu berbuka. Ada persoalan, kita umumkan dulu pelajar-pelajar ini bertolak 9 malam sehingga 9 pagi. Tetapi hari ini bertolak 2 petang. Kerana jika mereka oleh kerana jaraknya dekat. Kalau mereka bertolak jam 9 malam ataupun 10-11 malam, kalau 3 jam saja perjalanan, tentu saja mereka akan sampai ke balai-balai polis pukul 2 pagi, 3 pagi dan sebagainya. Jadi untuk mempermudahkan ibu bapa mereka mengambil mereka di balai polis ataupun pihak frontliners di daerah menghantar mereka pulang. Jadi jika mereka sampai waktu dini hari ataupun subuh, ianya akan menyukarkan pergerakan. Jadi sebab itulah untuk mempermudahkan semua pihak, jadi kita membuat adjustment supaya bas bertolak, supaya sampai masih lagi waktu siang dan sebagainya. Bagi negeri Sarawak, ada 2 pergerakan dalaman yang akan bermula hari ini dan esok. Hari ini sahaja seramai 42 pelajar di Sarawak dari UNIMAS akan dihantar pulang ke rumah masing-masing melibatkan 2 buah bas dan 1 van. Mereka telah pun mula bertolak pada jam 9 pagi tadi. Hari ini bermula PKP 4. Saya sebutkan bahawa akan berlaku kelonggaran-kelonggaran tertentu. Ya. Sebelum itu saya ingin maklumkan bahawa peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit dan juga langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan nombor 4 2020 telah pun diwartakan dan berkuat kuasa 29 April hingga 12 Mei. Saya perjelaskan ini kerana di bawah PKP yang lepas ada seorang peguam, kalau tak silap saya, menulis mengatakan bahawa PKP tidak diwartakan. Saya nak maklumkan bahawa setiap PKP, daripada PKP pertama, kedua, ketiga dan 4 pun kerajaan mewartakan. Jadi sebab kalau tidak ada pewartaan, tentu saja tindakan-tindakan polis dan sebagainya tidak boleh, penguatkuasaan tidak boleh dilaksanakan. Jadi memang kita wartakan sebelum PKP tersebut berkuat kuasa dan dilaksanakan. Terdapat sedikit kelonggaran bagi SOP pergerakan berbanding dengan PKP sebelum ini. Ya, yang lain-lain kita akan bincang secara detail besok di dalam mesyuarat khas Menteri pagi, dan selepas itu kita akan bentangkan keputusan dan cadangan itu kepada mesyuarat khas MKN. Tetapi hari ini saya nak umumkan dan perkara ini juga telah pun diwartakan. Ya. Terdapat sedikit kelonggaran, iaitu dari segi
jumlah yang di dalam kereta, jumlah penumpang di dalam kereta. Ya, kalau dulu satu kereta hanya dibenarkan satu orang saja. Jadi kita dapati banyak permintaan, ya, yang mahukan supaya ada tambahan. Kalau dulu bukan semua tak boleh. Kalau bawa warga mas misalnya kita benarkan, tetapi secara amnya hanya seorang per kereta. Untuk satu kereta satu orang saja pemandu. Oleh itu untuk memberikan sedikit kelonggaran dan kemudahan, jadi kita benarkan 2 orang untuk satu kereta, tetapi mesti daripada rumah yang sama dan keluarga yang terdekat. Ya, sebab kalau daripada rumah yang sama, kalau kita fikirkan dari segi soal social distancing, di dalam rumah pun mereka tetap bersama. Lebih-lebih lagi jikalau rumah mereka tidak ada kes yang melibatkan COVID positif, maknanya semua dalam rumah juga selamat. Jadi sebab itu kita benarkan suami dan isteri, ataupun isteri dan anak, ataupun suami dan anak, tetapi tetap tidak boleh melebihi daripada 2. Begitu juga dengan SOP pergerakan yang tidak boleh melebihi 10 km radius. Dulu terdapat di dalam peraturan bahawa tidak boleh keluar lebih daripada 10 km kecuali ada sebab tertentu, dan ianya berdasarkan budi bicara polis saja. Tetapi kali ini kita wartakan dengan lebih jelas, iaitu perkara yang kita benarkan adalah jika ianya melibatkan keperluan harian, membeli makanan, perkhidmatan kesihatan dan perubatan. Kalau mereka terpaksa keluar lebih daripada 10 km. Jadi kita benarkan. Katakan dia sakit, nak pergi ke klinik. Klinik berada di 15 km daripada rumah mereka. Kita benarkan. Kalau dulu pihak polis menggunakan budi bicara, tetapi kali ini diwartakan di dalam perwataan terbaru. Dari segi peraturan kita benarkan untuk mendapatkan keperluan yang saya sebutkan tadi, makan, perubatan, kesihatan dan sebagainya. Kalau lebih daripada 10 km dibenarkan, tetapi mestilah yang terhampir. Maksud saya, kalau diperlukan klinik 15 km, dia kena pergi ke klinik yang 15 km tersebut. Jangan dia pergi klinik yang 30 km away. Jadi setakat yang dibenarkan adalah yang terhampir dengan rumah mereka walaupun melebihi daripada 10 km. Jadi saya kira itu saja yang hari ini untuk saya sampaikan. Terima kasih. Seperti biasa, seruan saya terus kekal di rumah bagi terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Datuk Seri, sekarang ni ada beberapa pasar ditutup kerana kes positif COVID-19 dan terdapat aduan dari peniaga yang mereka tidak diberi masa untuk kemaskan barang dan ini menyebabkan mereka rugi kerana ada makanan yang rosak. Jadi adakah kerajaan akan buat SOP untuk perkara ni? Dan soalan kedua, apakah keadaan ini akan mempengaruhi food chain? Kita ada 4, kalau tak silap saya 4 pasar yang kita tutup. Satu di Bahau, satu di Taman Mega, satu di PJ Jalan Osman, tak silap saya satu lagi di Cokit. Kita tutup kerana kaitannya dengan Pasar Borong yang positif. Pasar Borong kita tahu ramai yang telah pun positif. Ya, jadi ada kaitan tu, ada close contact dengan daripada Pasar Borong. Jadi sebab itulah kita terpaksa mengambil keputusan untuk tutup supaya kita boleh membuat sanitasi pasar tersebut. Seperti juga Pasar Borong kita tutup 4 hari untuk sanitasi. Jadi untuk pembersihan itu kita akan tutup pasar-pasar tersebut, dan selepas itu barulah mereka yang peniaga, mereka yang
menjadi pemborong dan sebagainya, akan dibuat saringan kesihatan sebelum mereka dibenarkan berniaga semula. Jadi SOP-nya sama dengan di Pasar Borong. Kita tutup untuk sanitasi. Ya. Sri Roslina Ali bernama 23 Kuching Belari. Saya kemukakan 2 soalan untuk Datuk Sri. Baik, soalan saya yang pertama. Saya kena jawab pantun ni. Ya, Datuk Sri. Yang pertama, warganet sedang mempersoal kenapa ada perbezaan dari segi hukuman ke atas mereka yang melanggar PKP. Contohnya, mengapa ada yang di compound sebanyak RM1,000, ada pula yang dijatuhkan hukuman penjara. Mohon penjelasannya, Datuk Sri. Dan yang kedua, bagaimana pula status pelajar dari Semenanjung yang berada di Sabah dan Sarawak dan ingin pulang ke Semenanjung? Apakah perancangan kerajaan bagi pergerakan mereka pulang? Terima kasih. Untuk kes untuk pelajar, saya jawab bawah dululah. Sebab you berpantun, saya bawa bawah dulu. Untuk yang pulang daripada pelajar di Semenanjung, di Sarawak dan Sabah, mereka akan kita akan bawa pulang mereka seperti kita hantar pelajar-pelajar kita daripada Semenanjung ke Sabah dan Sarawak. Saya percaya penerbangan yang sama akan digunakan sebab penghantaran pelajar-pelajar Sabah dan Sarawak yang berada di Semenanjung, kita akan menggunakan penerbangan khas yang disewa oleh kerajaan dan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Inilah kebaikan kerajaan kita, iaitu untuk menghantar dan menanggung segala perbelanjaan. Dan saya percaya pesawat yang samalah yang akan kita bawa pelajar-pelajar kita yang belajar di Sabah dan Sarawak untuk pulang ke Semenanjung. Mengenai hukuman, saya tahu bila sebut 1,000 itu tentu sajalah hukuman kepada timbalan menteri kita dan juga Esko daripada Perak. Ramai yang netizen yang membandingkan. Cuma yang pertama yang saya nak sebutkan bahawa seperti yang saya jelaskan, tiada siapa yang mengatasi undang-undang di negara kita. Dan kerajaan bersikap adil kepada semua. Sesiapa yang melanggar undang-undang akan diambil tindakan tanpa mengira sebarang kedudukan pun. Ini jelas apabila 2 daripada VVIP kita dihukum oleh mahkamah. Kenapa berbeza? Sebab undang-undangnya berbeza. Charge ataupun tuduhan adalah berbeza. Sebagai contoh, 2 VVIP kita, Esko Perak dan juga Timbalan Menteri Kesihatan, mereka hanya melanggar dari segi SOP di bawah peraturan. SOP. Bukan melanggar perintah PKP. Sebab saya dah sebutkan bahawa wakil rakyat merupakan individu yang dibenarkan untuk bertugas sewaktu PKP. Mereka jaga kepentingan rakyat mereka di bawah. Jadi tentu saja mereka mesti dibebaskan untuk bergerak untuk memberikan bantuan dan kebajikan kepada pengundi-pengundi ataupun rakyat di bawah. Jadi mereka dibenarkan. Tetapi kerana kesalahan mungkin dari segi penjarakan sosial dan sebagainya, dari segi SOP, maka mungkin tindakan dikenakan. Tetapi tindakan mereka dikenakan di bawah Akta 342 saja. Yang hukumannya di dalam akta tersebut RM1,000 misalnya, maksimum dari segi denda. Jadi sebab itulah mereka dihukum. Hukuman itu pun maksimum tu. Sebenarnya mahkamah mempunyai kuasa untuk menetapkan mungkin 100, 200 dan sebagainya kerana di dalam undang-undang hanya disebut maksimum. Kesalahan-kesalahan saya dah pernah sebutkan bahawa ramai yang dipenjara bukan kerana kesalahan di bawah PKP semata-mata, tetapi kesalahan-kesalahan lain di bawah kanun keseksaan. Sebagai contoh, yang ditangkap kerana menghalang tugas penjawat awam. Ada yang resis, arrest dan sebagainya, bila nak ditangkap, bergaduh dengan polis, melawan polis dan sebagainya. Ini menghalang penjawat awam menjalankan tugas. Ada yang melanggar sekatan jalan raya. Kita dengar baru di dalam media sampai anggota polis tu patah kaki dan sebagainya kerana dilanggar oleh mereka yang cuba merempuh sekatan polis. Jadi bermakna yang dipenjara tu bukan hanya PKP, bukan kerana melanggar SOP. Yang dipenjara tu kerana
kesalahan lain yang melibatkan kanun keseksaan dan sebagainya. Jadi sebab itulah hukumannya berbeza. Bukan kerana ada 2 darjat dan sebagainya seperti yang cuba digambarkan oleh ramai di luar sana. Ya? Okey. Assalamualaikum Dr. Seri, saya Afif dari Bernama. Soalan saya mengenai PKPD di Taman Murni Selayang yang difahamkan ramai warga asing dipindahkan dari kawasan tersebut. Dan nak tahu sama ada mereka ini mempunyai dokumen yang sah, dan jika mereka ini dibawa ke depot immigration, sejauh mana depot immigration yang kita ada miliki sekarang cukup untuk menampung mereka semua. Dan soalan terakhir saya, terdapat dakwaan bahawa penduduk tempatan di Taman Murni Selayang tidak mendapat bekalan bahan mentah yang mencukupi. Dan boleh Datuk Seri ulaskan sikit pasal itu? Okey, untuk bahan mentah saya percaya isu ini sudah pun selesai. Ya, isu ini selesai. Tapi yang dihantar adalah makanan kering daripada Jabatan Kebajikan. Ada yang mungkin memerlukan ikan, daging dan sebagainya, tidak termasuk di dalam barangan yang dibekalkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya difahamkan di Selayang ni NGO pun ramai yang menghantar makanan dan sebagainya. Jadi sudah tidak timbul isu yang berkaitan dengan tak cukup bekalan makanan. Tetapi kalau mereka nakkan makanan yang lain, nak kek dan sebagainya di bulan puasa ni, mungkin of course JKM tidak hantar ataupun tidak bekalkan. Tetapi basicnya seperti di tempat-tempat lain, di PKPD yang lain, basic makanan, beras dan telur dan sebagainya memang telah pun dihantar. Dan saya rasa tidak ada isu lagi kerana seperti saya kata, bukan JKM saja yang menghantar ni, ramai yang menghantar. Baru ni saya pergi ke satu tempat NGO, PPIM kalau tak silap saya. Mereka juga terlibat dari segi menghantar produk bahan-bahan makanan kepada yang terlibat dengan PKPD ni. Untuk warga asing, setakat ini kita masih lockdown lagi. Kita tak benarkan sesiapa saja keluar, termasuklah warga asing, parti dan sebagainya. Tetapi seperti yang saya telah umumkan bahawa bagi parti, mereka akan dihantar ke depo, ya, mereka akan dihantar ke depo, dan kita juga menyediakan penjara khas yang saya sebutkan ada 11 yang telah diwartakan. Jika depo tidak mampu menampung, kita akan tempatkan mereka di penjara-penjara khas di bawah KDN ini. Jadi kita dah ada ready dengan persediaan untuk menghantar parti-parti ini. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Nur Hayati Muhammad Ahir dari Bernama. Datuk Seri, soalan-soalan saya hari ini mewakili suara dan keluhan ibu bapa berkaitan taska ataupun pusat asuhan kanak-kanak. Soalan yang pertama, sebagaimana kita tahu, hari ini PKP 4 hari pertama, semua sektor ekonomi tambahan bermula hari ini. Jadi apa yang ibu bapa mengeluh adalah tak ada tempat untuk hantar anak-anak sebab taska tutup lagi hari ini. Soalan yang kedua, semalam ada laporan akhbar mengenai terdapat ada taska yang masih lagi minta yuran untuk yang mana ibu bapa masih lagi kena bayar yuran untuk walaupun tak hantar anak ke taska. Okey, kita pun faham ada ibu bapa yang bekerja, tak ada siapa yang menjaga anak mereka di rumah. Dan perkara inilah yang akan kita bincangkan besok untuk kita keluarkan SOP yang lebih detail. Saya dah katakan semua kementerian terlibat di dalam mencadangkan SOP di bawah kementerian mereka, dan besok kita akan bincangkan secara detail termasuk isu tadika dan sebagainya. Ya, kita tunggulah selepas kita luluskan nanti. Alright? Okey, Tok Sri, ini berkaitan dengan geng kontraktor. Adakah kerajaan bagi kelonggaran untuk geng kontraktor ni perbarui lesen berkaitan memandangkan tak ada projek sepanjang tempoh PKP ni? Itu saja. Okey, itu saja. Dan saya pun nak jawab pendek saja ya. Malam ini jangan lupa menonton televisyen kerana ada interview khas dengan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof untuk memberikan penjelasan detail mengenai pembinaan ini, sektor pembinaan ini malam ni. Jadi saya harap rakyat di luar sana yang ingin mengetahui tentang SOP dan sebagainya berkaitan dengan
sektor pembinaan, maka tunggulah malam ini yang akan diterangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kerja Raya. Terima kasih sekali lagi. Oh, ada lagi? Okey. Assalamualaikum. Saudara Sri, satu soalan saja mengenai pembayaran zakat fitrah. Memang semua orang tahu pembayaran zakat fitrah boleh dilakukan secara online. Ya. Tapi ada juga yang seperti warga emas yang tidak pandai cara transaksi ni. Mungkin kerajaan ada memikirkan kaedah seperti AMIL menetapkan satu SOP bagi pembayaran zakat fitrah ini. Itu saja, terima kasih. Okey. Besok pun Menteri Agama pula juga terlibat di dalam menyediakan SOP. Banyak lagi ni. Ramai orang bertanya, kalau tak boleh ke nak sembahyang tarawih berdasarkan SOP? Duduk penjarakan 1 meter di dalam masjid dan sebagainya. Berbagai-bagai persoalan yang ditimbulkan. Terutamanya apabila kita mengatakan bahawa untuk PKP keempat ini beberapa kelonggaran akan kita perkenalkan. Walaupun ianya tetap dilonggarkan secara berperingkat-peringkat. Jadi nak menentukan peringkat itu. Adakah sembahyang Jumaat sudah dibolehkan kalau penjarakan 1 meter? Adakah bulan puasa ni sembahyang tarawih boleh dibenarkan kalau jaraknya 1 meter? Jadi banyak persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Dan kita minta supaya Menteri yang berkaitan dengan agama untuk come out dengan dia punya SOP dan cadangan-cadangan dia. Jadi besok juga kita akan bincang. Seperti saya kata tadi, semua kementerian termasuk bola sepak. Kerana saya dah pun menerima surat daripada Menteri Belia dan Sukan untuk kita putuskan dari segi Liga Bola Sepak boleh ke tak boleh dilaksanakan. Seperti saya umumkan, tak boleh dalam waktu terdekat. Kalau tak boleh waktu terdekat, bila dia nak dimulakan dan sebagainya. Jadi semua perkara yang berkaitan dengan kementerian akan dibincangkan besok, insyaAllah. Kalau saya tak umumkan besok, mungkin saya umumkan hari Jumaat. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.